Kata Datuk TJ, dia macam ternampak bayangan arwah suami wanita tu tengah duduk berjuntai kaki dekat muka tangga. Dekat tangannya ada tempurung, pakaiannya compang-camping macam peminta sedekah. Bila Datuk TJ perhati lama-lama, dia baling tempurungnya ke arah Datuk TJ sampai badan terasa lemah dan kepala terasa pening. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 192 dan 193, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya akan letakkan link playlist kat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya. Saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Masa dalam kerja lagi, dia terkenal sebagai pegawai kerajaan yang rajin buat harta. Kata orang, dia memang hidup mewah macam orang kaya. Tak menggambarkan yang dirinya tu seorang pegawai kerajaan. Dia layak dipanggil jutawan. Seorang anak lelakinya dihantar ke Australia belajar dekat sana. Bila tamat belajar, tak nak balik, tinggal terus dekat sana. Akhirnya mati kemalangan jalan raya. Anak perempuannya pula dihantar belajar ke England, kahwin dengan orang putih, beranak pinak dekat sana. Tak nak balik juga. Mungkin terlalu kecewa dengan keadaan tu, orang bergelar tu jatuh sakit. Puas berubat ke sana ke sini ni, sakitnya tak sembuh juga. Doktor, dukun dan pawang pun tak tahu apa penyakitnya. Seluruh badannya bekak-bengkak. Dari liang roma keluar peluh bercampur darah. Dekat 6 bulan dia sakit. Makan berselera, tapi bila makan semuanya keluar balik. Masa sakit itulah dia beritahu ketua kampung, pak imam dan kadi yang dia nak wakafkan sebahagian tanahnya yang berpuluh-puluh ekar untuk buat masjid, surau dan sekolah agama. Tanah ladang getah dengan tanah sawah pun diwakafkan untuk biayai masjid, surau, sekolah agama dan tenaga pengajar. Hanya sebahagian kecil je dia bagi pada isterinya. Tapi sebaik saja dia mati dan selamat dikuburkan, isterinya langgar wasiat arwah suaminya tu. Dia nafikan yang suaminya buat wasiat macam tu. Semua harta benda yang diwakafkan tu dijual pada orang kaya bukan Melayu, berasal dari Nibong Tebal. Kemudian diam-diam dihilangkan diri, bawa duit yang banyak sebab kaum kerabat arwah suaminya yang tahu keadaan sebenar mula bertindak. Ramai yang cakap dia lari ke Kuala Tukal di daerah Riau sebab datuk neneknya berasal dari situ. Bila kaum kerabat arwah suaminya cari ke tempat tu, dia tak ada. Datuk TJ pun cari juga ke sana. Tanah yang dibeli oleh orang kaya dari Nibong Tebal tu terus terbiar jadi belukar. Bila nak diusahakan, macam-macam kejadian pelik jadi. Pernah juga pembeli tu datang melawat kawasan tersebut waktu siang. Dia dikejar gajah liar, lintang pukang dia lari. Akhirnya dia jatuh sakit, berbulan-bulan duduk hospital. Bila sembuh, terus jadi gila. Tapi kenapa pemuda tu tiba-tiba datang cari Datuk? Tanya TJ. Semuanya terjadi secara kebetulan, jawab Haji Basilan. Cuba ceritakan Pak Haji. Kata Haji Basilan, masa dia dengan Datuk TJ solat berjamaah isyak dekat masjid, ada seorang jemaah mengadu pada dia. Anak lelakinya berusia setahun menangis sepanjang malam. Anak lelakinya tu menangis dari waktu maghrib sampai matahari terbit. Dah 3 bulan jadi macam tu. Dah puas ikhtiar, tak sembuh juga. Bila waktu siang, budak tu tidur lena. Jadi Pak Haji minta Datuk TJ tolong. Alhamdulillah, dengan segelas air dingin yang disapu ke muka budak tu, dia tak lagi menangis malam. Dari situlah pemuda tu tahu tentang kebolehan Datuk TJ dan minta tolong dari Datuk TJ.
Datuk TJ pun setuju. Sebaik saja si janda tu tengok muka Datuk TJ, dia pun menangis semahu-mahunya dan berhasrat nak balik ke tanah Semenanjung, nak jumpa penghulu, ketua kampung, Pak Imam, Tok Kadi dan kaum kerabat arwah suaminya. Dia nak minta maaf atas segala perbuatannya dan bersedia untuk tebus semula tanah yang dijual dan sempurnakan wasiat arwah suaminya. Bila Datuk TJ beritahu yang penghulu kampung dah pindah tempat lain, Pak Imam dah meninggal di Mekah, Tok Kadi dah pindah ke Perlis dan tanah tu pula terbiar macam tu je, si janda terus menangis. Kata Haji Basilam, disebabkan mereka percaya tanah tu ada banyak biji, pembeli mula jalankan kerja-kerja melombong dekat tanah tu. Sebahagian jentera berat yang ditempatkan dekat kawasan tersebut habis diterbalikkan oleh makhluk halus. Para pekerja yang ditempatkan dekat rumah panjang tak dapat tidur lena. Setiap malam mereka diganggu makhluk yang menyerupai mayat yang dah dikafankan dalam jumlah yang banyak, lebih kurang 100 orang. Mereka usung keranda mayat sambil ketuk dan terajam pintu rumah panjang tu. Bila ada penghuni yang buka pintu, makhluk tu hadiahkan secebis kain kafan dengan tulang yang dikeluarkan dari keranda. Bila azan subuh berkumandang, barulah makhluk halus tu hilang. Cebisan kain kafan tu pula terus bertukar jadi kulit binatang yang bau busuk. Tulang pula jadi daging yang dikerumuni ulat dengan bau yang boleh membuatkan orang muntah. Antara kejadian yang berlaku masa mereka gunakan jentera berat untuk ratakan kawasan tu ialah ketika mereka guna jentolak untuk tumbangkan pokok, tiba-tiba enjin jentolak mati atau terbalik. Kalau jentolak tu tak terbalik, si pemandu akan alami kecelakaan dalam bentuk lain pula, seperti dipatuk ular hitam, dihempak pokok atau dahan, terjatuh dalam lubang sampai patah kaki. Pendek kata, setiap pokok yang ada dalam kawasan tanah yang dah diwasiatkan tu tak boleh diusik sebarangan. Disebabkan kejadian tu, para pekerja lari. Walaupun diberi upah yang tinggi, tak ada siapa yang nak kerja. Tapi semua cerita-cerita aneh yang berlaku dekat tanah tu, mereka tak ceritakan pada si janda tu. Risau sakitnya bertambah dan setelah bersoal jawab, pemuda yang jemput Datuk TJ dan Haji Basilam tu mengaku dia adalah suami si janda tu. Mereka kahwin senyap-senyap. Umur pemuda tu dalam lingkungan 30-an, sedangkan umur si janda tu dah dekat 80-an. Macam biasa, sebelum buat sesuatu, Datuk TJ akan tanya tentang perkara pelik yang selalu dibuat oleh pesakit. Menurut pemuda tu, dalam masa-masa tertentu, terutama waktu malam, pesakit tu akan menjerit dan meracau tak tentu arah. Tak nak makan, tak boleh tengok duit. Kalau tengok duit, badan dia akan menggeletar dan berpeluh, kemudian terus jatuh pingsan. Dah dekat setahun dia tak boleh berdiri, terpaksa berbaring tanggung sakit. Masa berubat tu, Datuk TJ minta segelas air tawar dan sehelai daun kunyit yang dah tua. Daun kunyit tua tu Datuk TJ gosok dengan belakang tangan beberapa kali untuk hilangkan habuk, ulat atau sebarang kotoran yang melekat pada daun kunyit tu. Lepas tu, bahagian hujung daun dibenamkan dalam air putih dan dibiarkan beberapa minit sebelum dipusingkan beberapa kali. Kemudian, daun kunyit tua yang masih dilekati air terus dilekapkan ke pangkal telinga sebelah kanan pesakit. Air putih tu pula Datuk TJ siram ke bahagian kepala. Lepas tu Datuk TJ terus berdiri, lalu perlahan-lahan direndahkan badan sampai duduk dalam keadaan mencangkung untuk beberapa saat. Lepas tu baru dia duduk dalam keadaan biasa. Tiba-tiba Datuk TJ terus pegang ibu jari kaki kanan pesakit. Seluruh tubuh pesakit tersentak-sentak macam kena elektrik sambil mengerang kesakitan. Kesian dia, lepaskan ibu jari dia pakcik, dia menangis, kata pemuda tu. Datuk TJ anggukkan kepala dan terus lepaskan ibu jari kaki kanan pesakit. Bagi dia minum air ni, kata Datuk TJ sambil hulurkan gelas berisi air putih. Lepas minum air tu, pesakit nampak lemah dan akhirnya terus terlena. Datuk TJ bersuara, bila dia terjaga, bagi minum air dalam gelas ni. Cuma ini saja ikhtiar yang mampu saya buat. Dia ada harapan untuk sembuh tak pakcik? Susah nak cakap. Pada zahirnya harapan tu tak ada, tapi kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Bersabar dan berdoalah, dengan izin Allah dia akan sembuh. Tak lama lepas tu, Datuk TJ dan Haji Basilam minta diri untuk pulang. Akhirnya TJ tahu juga nama pemuda yang jemput datuk dia dan Haji Basilam tu. Nama dia Syamsul Anwar, tapi panggil Syam je. Kata Haji Basilam, orangnya kacak dan tinggi, berkulit putih kemerah-merahan, rambut kerinting berombak. Tak hairanlah Syam jadi pilihan janda tua yang berduit tu. Lebih kurang pukul 5 petang, Syam datang rumah dan bagi tahu isterinya dah meninggal dunia. Lepas setengah jam Datuk TJ dan Haji Basilam pulang ke rumah. Syam dah bagi tahu orang kampung, tapi tak ada siapa yang datang. Saudara mara Syam adalah datang, tapi mereka tak tahu nak urus
uruskan jenazah tu tak pandai baca Quran dan baca Yasin. Jadi dia datang ni nak minta tolong jasa baik Datuk TJ dan Haji Basilam uruskan jenazah isteri dia tu. Lepas tu Haji Basilam suruh Syam balik dulu. Dia nak jumpa Pak Imam dan minta jasa baiknya bagi tahu orang kampung hal tu. Lepas Syam balik, Datuk TJ dan Haji Basilam terus berangkat pergi ke rumah Pak Imam. Kebetulan rumah Pak Imam dan ketua kampung bersebelahan. Haji Basilam terus bagi tahu tujuan kedatangan mereka tu. Lepas tu ketua kampung dan Pak Imam serentak gelengkan kepala. Kenapa? Tanya Haji Basilam. Kata ketua kampung, masa wanita tu hidup, mati hidup orang sekeliling dia tak pernah dia ambil tahu. Kenduri kendara orang kampung tak pernah datang walaupun dijemput. Lupakan saja perkara remeh-temeh tu, kata Datuk TJ. Lepas Datuk TJ dan Haji Basilam puas pujuk, akhirnya ketua kampung dan Pak Imam setuju nak uruskan jenazah isteri si Syam ni. Lepas bersiap, mereka menuju ke rumah besar di hujung kampung. Masa sampai dekat halaman rumah tu, mereka terhidu bau kemian. Beberapa orang anak muda duduk berlonggok bawah pokok kemboja, berborak kosong sambil hisap rokok. Ada yang tengah main catur. Ketua kampung tak kenal mereka semua tu, mungkin dari kampung lain. Keadaan sekeliling rumah tak menggambarkan dalam rumah besar tu ada sekujur mayat. Tiba-tiba ketua kampung pergi ketuk pintu rumah penduduk kampung dan suruh mereka datang ke rumah si mati ni. Tak lama kemudian rumah tu mula didatangi penduduk kampung. Haji Basilam terus ucapkan terima kasih pada ketua kampung. Kemudian ketua kampung pergi cari suami si mati, si Syam tu. Tak ada pula. Agaknya dia sibuk dalam rumah. Kalau macam tu, kita naik je. Sekurang-kurangnya kita boleh baca Yasin. Mereka semua setuju. Sebaik saja sampai dekat kaki tangga, Datuk TJ berhenti melangkah. Macam ada sesuatu yang tarik kakinya. Pandangan mula berpindah-pindah. Kepala sebelah kiri terasa amat sakit. Urat leher terasa tegang. Masa tu Datuk TJ dah nak terjatuh. Nasib baik Haji Basilam peluk badan dia. Kenapa ni? Tanya Haji Basilam. Ketua kampung dan Pak Imam segera bantu Haji Basilam bawa Datuk TJ ke satu sudut, lalu dudukkan atas bangku panjang. Mereka pun rawat Datuk TJ, picit dan urut bahagian belakang. Tapi Datuk TJ tak bagi badan dia diurut sesuka hati lebih dari 3 minit. Memang pantang bagi dia. Dah lah, aku boleh bangun, kata Datuk TJ bila mula rasa tenaganya dah pulih. Datuk TJ segera berdiri. Dia berjalan ke kiri dan ke kanan depan bangku panjang tu. Kenapa dengan kamu? Bisik Haji Basilam. Kata Datuk TJ, dia macam ternampak bayangan arwah suami wanita tu tengah duduk berjuntai kaki dekat muka tangga. Dekat tangannya ada tempurung. Pakaiannya compang-camping macam peminta sedekah. Bila Datuk TJ perhati lama-lama, dia baling tempurungnya ke arah Datuk TJ sampai badan terasa lemah dan kepala terasa pening. Tiba-tiba Syam muncul depan pintu. Silakan naik, katanya. Mereka pun naik ke rumah dan duduk menghadap jenazah. Buka, saya nak tengok mukanya, kata Pak Imam. Sebaik saja Syam buka kain penutup bahagian muka, Datuk TJ dan Haji Basilam terkejut. Mereka macam tak percaya. Wajah wanita yang mereka tengok beberapa jam lepas dah berubah. Kulit dan daging di bahagian pipi dah relai. Begitu juga dengan hidung dan dagu. Tulang muka sampai terjojol keluar. Keadaannya amat ngeri dan menakutkan. Tutup. Syam segera tutup wajah isterinya semula. Lepas hadiahkan doa pendek pada si mati, mereka mula baca Yasin. Masa baca Yasin tu, Datuk TJ dapat rasa sepasang kaki mayat tu bergerak-gerak dalam kain. Tapi dia buat tak tahu dan teruskan bacaan. Tiba-tiba sepasang tangan mayat pula bergerak macam minta tolong supaya dibangunkan. Datuk TJ tak peduli dan teruskan bacaan semula. Bila kepala mayat bergerak-gerak, bacaan Datuk TJ jadi terganggu. Dia renung ke arah mayat. Semuanya macam biasa, tak ada apa-apa yang ganjil. Bila Datuk TJ sambung semula bacaan, kaki, tangan, kepala dan lutut bergoyang. Datuk TJ tak tahu mereka semua nampak atau tak apa yang berlaku depan mata dia ni. Datuk TJ tak peduli dan teruskan bacaan Yasin sampai habis. Kemudian mereka bergerak ke anjung rumah dan duduk dekat situ. Datuk TJ cadangkan jenazah ni kena dikebumikan dengan segera. Sebaiknya petang ni juga. Pak Imam kata dia dah bagi tahu Syam dan suruh dia sediakan barang keperluan untuk kebumikan jenazah. Datuk TJ lega bila tengok ketua kampung dan beberapa orang penduduk kampung buat keranda. Haji Basilam pula sediakan batang pisang untuk jadikan tempat mandi mayat. Beberapa orang anak muda dah disuruh ke tanah perkuburan untuk gali kubur. Semuanya berjalan dengan lancar. Siapa yang uruskan mandi jenazah? Tanya Datuk TJ. Tak apa, biar saya uruskan, kata Pak Imam lalu bangun jumpa Syam dekat bawah. Ada sesuatu yang Pak Imam cakap pada Syam dan Syam catatkan di kertas apa yang dicakapkan oleh Pak Imam. Tak lama kemudian Syam beredar menuju ke pekan kecil. Lepas tu Pak Imam menuju ke arah sekumpulan wanita yang duduk di ruang yang agak tersorok dekat bahagian dapur.
Lepas cakap dengan mereka, Pak Imam jumpa Datuk TJ. Semuanya dah selesai. Hajah Safiah dan kawan-kawan akan uruskan mandian dan kafankan jenazah. Kalau kesentukan masa, kita kebumikan lepas isyak. Di mana jenazah ni nak disemayangkan? Di rumah atau di masjid? Nanti saya jumpa suami semati. Silakan Imam. Pak Imam segera beredar tinggalkan Datuk TJ sendirian dekat anjur rumah tu. Bila bersendirian, macam-macam yang Datuk TJ fikir. Kenapa dia bersuamikan Syam yang boleh dijadikan anak? Mungkin ada tujuan tertentu. Mungkin dia nak dirinya sentiasa kelihatan muda. Sebab itulah dia menikah dengan Syam. Biasanya wanita yang nak kulit wajahnya tak mengecut, dia akan menikah dengan anak-anak muda yang berusia antara 20 hingga 25 tahun. Paling kurang 30 orang dia kena kahwin. Alright, sampai sini dulu sambungan siri bercakap dengan jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.